Walit pun ada. Walit ada, kelulut ada, nangka ada, buatin ada, buah jambu ada, pisang ada, durian Belanda ada, dah buat end product pula dah. Yelah, you orang landscape, tiba-tiba terjun sini, tamak ke apa? Bukan tamak. Landscape dah buat, dah kontrak besar-besar, datang kat tiba-tiba buat pertanian pula. Selepas saya buat landscape, saya nak buat linescape. Lain. Assalamualaikum. Okey, jumpa aku lagi dalam Street Smart bersama dengan Rosham dan juga LPP. Dan hari ni aku ada dekat Lembah Ladang Agro Park. Dan ada dengan aku sekarang ni brother Kamil ni kan. Brother Kamil ni dah 61 tahun. Ya, lebih kurang gitulah. 61 tahun dan ni puan Baiti kan. 6 series. Kalau BMW dia lagi mahal. Saya 3 series lah. 3 series ya. Brother Kamil Ya. ni asal mana? Asal orang sini juga, Jeram. Orang Jeram. Daerah Kuala Selangor lah. Orang Selangor lah. Pantai Remis secara spesifik lah. Oh, ya ke? Orang laut lah. Orang laut lah. Anak nelayan ke apa? Tak ada. Ya. Tapi pertanian lah. Tanya anak orang petani kat lah. Petani lah. Oh, sebelum buat pertanian ni buat apa? Saya kalau ikut semi profession sebagai pembantu perancang bandar lah. Pembantu perancang bandar, masuk ke pertanian. Saya berhenti dari PKNS. Saya buat construction company tapi khusus pada landscape. Sebab itu landscape pertanian tak ada banyak beza lah. Masih orang kata pegang tanah lah orang kata. Pegang tanah lah. Besok kita balik pun ke tanah juga kan. Betul kan. Jadi pertanian ni satu benda yang susah sebenarnya. Kenapa you minat sangat? Kenapa you dapat kontrak pada kerajaan? Baik you buat kontrak kerajaan je. Kontrak tu kontrak jugalah. Tapi kadang-kadang saya berpegang pada konsep berbudi pada alam tu je. Sebab dah biasa main tanah. Sebab itu apa yang saya buat pun contohnya macam bila saya bertani tu ada kepuasan. Kerana pertamanya ialah sumber makanan, sumber tenaga kita. Macam saya berlak kelulut begitu juga. Saya mengindahkan kawasan. Di samping dia mengambil hasil makanan daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita ambil pula elemen madu dia. Maknanya recycle dia begitu. Itu yang saya kat konsep berbudi pada alam tu. Tak nak bermadu ke? Tak nak. Itu dah cerita lain. Dia orang tak nak madu, bela lebah madu kan. Itu lain cerita. Kan. Tapi kalau buat pertanian ni satu benda yang macam kita kena betul-betul tumpu lah Cik Kamil, betul tak? Betul. Saya tak dapat nafikan. Sebab itu kat sini pun saya memang hands on lah. All sebagai kontraktor. Saya kalau pergi pejabat pun balik macam ni sehari mesti saya singgah rumah gini. Mesti singgah Balik ke rumah pun tengok pula saya punya ladang walidnya dengan rumah walidnya. Walit pun ada. Walit ada, kelulut ada, nangka ada, buatin ada, buah jambu ada, pisang ada, durian Belanda ada, dah buat end product pula dah. Itulah. Dah boleh minum? Ya boleh. Ini homemade ni. Homemade ni kan. Dah boleh minum. Bismillah. Sebab itu kadang orang rumah pun bagi sokongan lah kan. Anak-anak. Ini semua buah tangan dia lah kat rumah ni. Oh, ini orang rumah yang maknanya you hasilkan kat sini bawa balik ni balik. Jadi PPK sebenarnya PPK ni galakkan you kepada orang luar yang minat pertanian tu macam mana Okey, macam biasalah. Maknanya daripada segi PPK ni memang kita nak menggalakkan orang luar yang berminat, mana-mana masyarakat yang berminat untuk sertai dan kita cuba untuk bagi tahu mereka dari segi maklumat lah. Sebenarnya pertanian ni orang kata bukanlah kalau cara orang kata nak pakai cantik tu tidaklah. Tapi maknanya pertanian ni boleh orang kata memberi satu pendapatan yang baik sekiranya kita letakkan komitmen yang tinggi di situ. Macam contoh sekarang di PPK Kuala Selangor, kita menggalakkan ahli-ahli especially untuk orang-orang muda untuk join PPK Kuala Selangor supaya mereka boleh dapat macam-macam manfaat di situ. Ada tak yang bawah-bawah you memang dah jadi jutawan dengan pertanian ni? Ada? Okay. Nak kata terus jadi jutawan tu tak adalah. Tapi kita dapat kenal pasti daripada segi macam sebab contohlah anak muda saya nampak sekarang ni dia orang lebih kepada benda-benda yang melibatkan teknologi. So macam contoh sekarang kita di Kuala Selangor kita banyak ahli kita yang anak muda yang bergiat dalam rock melon. So rock melon tu kita cuba ketengahkan kepada yang lebih kepada IoT apa semualah. Tapi yang penting tu dia mesti melalui fasa-fasa ilmu tu macam mana dia nak cari. Sebab saya nampak lah macam contoh Cik Kamil sendiri dia ada anak dia kan, Cik Ikmal.
So dia orang mula daripada bawah. So bila dia orang tengok macam mana dia mula daripada bawah, dia tahu apa masalah durian Belanda ke apa. So lama-lama minat tu timbul. So minat timbul, dia akan jadi serius lah. So saya rasa apa-apa pun mesti bermula daripada bawah. Dia tengok Tak dah kerja kenal apa pun, kerja apa pun kita bermula daripada bawah. Takkan tiba-tiba masuk jadi CEO Betul, lah. ha. Kan tiba-tiba masuk je jadi CEO. Dia mesti bermula daripada bawah. Maksudnya peringkat demi peringkat untuk menambah pengalaman, pengetahuan, barulah sampai ke atas. Apa beza dia dengan pertanian kan? Ya, Jadi sama maknanya je. kalau nak sampai kepada CEO tu mulalah dengan kerani dulu Ya. ataupun mula dengan kuli dulu kan. Janganlah mesti jangan kalau ada yang ada sertifikat tu letak tepi dulu kan. Kalau minat dia yang paling penting kan. Jadi sebenarnya pertanian ni pada Encik Kamil lah kan. Encik Kamil lah memang ada masa depan sebenarnya. Ada masa depan. Apa kepayahan mula-mula you buat pertanian ni? Yalah you orang landscape. Tiba-tiba terjun sini tamak ke apa? Bukan tak Landscape dah buat dah kontrak besar-besar datang tiba-tiba buat pertanian pula. Selepas saya buat landscape, saya nak buat lain sikit. Lain sikit. Lain sikit. Ini ada pertanian. Ni yang lain sikit kan. Walaupun mula-mula saya dibagi dengan tanah apa ni untuk disewa dengan PPK di Amerika, tapi kat bukit ni tanah Belanda. Dah ada bagi kat bukit, bagilah kat bawah. Daripada situ kita tengok orang landscape boleh tak mengusahakan tanah bukit tu? Ada jawapan dia. Tapi suruh je tanam kontan. Apa jadah yang nak ngempam air pada bawah naik ke atas tanam sayur. Alamak, mati beragan lah sayur. Tapi sekarang Datuk tengok hasil dia. Ah. Setelah bersusah payah ni lah hasil dia. Maknanya kreativiti kita lah. Ya. Kreativiti kita sebenarnya dengan PPK ni kita boleh bincang balik. bincang balik. Apa yang nak buat, apa nak buat. Dengan cerita nak tanam musangking betul ke? Betul. Yang dah ada juga, ada kecil ada Belanda. Tadi pun dah tunjukkan ke apa ni kru dah ada yang berbunga dah. Okey. 3 tahun setengah. Sekarang ni tengah tolak yang 10 ekar tu musangking dan duri hitam. Duri hitam. Blackthorn tu mahal. Dia punya lubang penanaman semua dah sedia. Sekarang tengah buat dengan sistem pengairan. Jumlah 586. Oh, 586 pokok. Wah, masya-Allah. PPK ni takkan tak ada bagi geran ke pinjaman ke bantu ke, tak ada ke? Okey, PPK ni kita kepada ahli ni kita lebih kepada khidmat nasihat. Okey, dalam khidmat nasihat tu dia ada skop lah macam mana kami nak channelkan dari segi kewangan tu, macam mana financial. Selalunya kita akan channelkan lah ahli ni bila dia tanya kita mana dia orang boleh dapat bantuan. So kita dekat LPP ni kita ada macam-macam. Salah satunya Tabung Pembangunan Usaha Peladang. PTUP. TPUP. Jadi TPUP ni orang kata mana nak dapat kan, kalau bank kita ada interest apa kan. Kalau TPUP tak ada interest. So kita pun kalau ada Tapi nak dapat kena tunjuk lah dulu buat. Takkan tiba-tiba minta kita- kau orang pun agak-agak lah. Tiba-tiba nak minta duit tak boleh. kita berfikir peranan kita maknanya kita akan cari usahawan yang betul-betul kita rasa okey, Committed yang lah. committed. Jadi maknanya dari segi bayaran bulanan tu tak ada masalah, itu yang kita akan ketengahkan. Maknanya apa-apa pun yang penting tu orang kata daripada ahli tu sendiri, usahawan tu sendiri dan juga sokongan daripada PPK lah. So tu kita bersama-sama kita bawa dia kepada LPP untuk dapatkanlah dan apa-apa peruntukan. Selain itu pun ada B40 dan sebagainya kan. Tapi kau orang nak tahu tak, tempat ni bukan tanam buah je Cik kami buat tau. Kau tengok sebelah aku ni, sekejap lagi aku tunjuk gambar ni, ada kemah ni. Hutan ni berapa besar hutan ni? Kita kawasan keseluruhan ada lebih kurang dalam 145 ekar. Kira di sini ke sana tu lebih kurang ada lagi dalam hutan yang tak diterokai lagi ada dalam 200 ekar lagi. 200 ekar lagi ada, boleh buat jungle trekking, boleh main basikal kat dalam ni. Inilah bos dia, bos yang jaga ni. Cik Kamil yang jaga ni. Macam mountain bike activity memang dah berjalan setakat ni. Jungle trekking pun dah berjalan. Maksudnya ini akan dibuat agro. Dengar nak buat chalet semua, betul ke? Betul. Sebab kita konsep dia Lembah Peladang ni adalah untuk agro pelancongan. Lembah Peladang Ini nama dia Lembah Peladang. Sebabnya kenapa? Kat lembah lah kan? Dia bentuk muka bumi macam lembah sikit tu, kita namakan dia Lembah Peladang. Dan juga sebab apa kita libatkan sebelum ni kita memang ahli-ahli PPK. Kita sewakan tanah PPK ni kepada ahli-ahli PPK untuk mengusahakan pertanian. Jadi dari situ kita tengok okey, why not kita kembangkan kepada bentuk yang memberi manfaat lain pada PPK dari segi agro pelancongan. Dan dengar kata nak buat ikan juga Ya, ikan buat. Sekarang memang dah buat pun dah. Saya dulu ada 5 kolam. Saya keli tapi tak berapa menjadi. Itulah kalau ilmu tu tak ada kan. Tapi itulah patah semangat tu jangan sekali lah. Sekarang ni saya masukkan lagi spesies ikan lain. Ikan rohu dan sepatutnya kita ada juga petting zoo. Sekarang saya dah ada kambing kat sini. Cuma aktiviti lain tu macam hujung minggu ni pun kita ada aktiviti memanah tradisional. Betul. Kita ada memanah tradisional. Di sebelah sana tu pun ada tempat tali tolak tu untuk kuda. Memanah tradisional dan berkuda. Chalet dari sini kita nak bangunkan pun ni ikut master plan kita. Ada beberapa kategori. Macam ni ada chalet di rimba, chalet di tasik, chalet di dusun. Jadi bila kita check in kita ada dah kod lah kita kat mana kan. Kita nak chalet di mana. Di depan sana tu yang kita macam mini RNR lah, yang mana kita letakkan kita punya pusat informasi. Bermakna kita punya konsep kat sini ni, you park dekat depan sana,
dalam ni it's a free traffic. Ya. Ada sebab you nak masuk kita naik kereta kuda Berbasikal ke, ke, bagi kuda ke, ke, macam tu. So, that's why kat depan sana kita dah clearkan area tu. Memang sana dia punya check-in center lah. Apa ni kalau macam you Cik Kamil kan? Macam budak-budak muda ni yang kalau minat pertanian ni, apa nasihat you? Pertamanya mencari ilmu dulu, walaupun secara teori, dan ianya perlu dipraktikkan lah, ya, kena hands on. Daripada mula mencari spesies yang sesuai kesesuaian tanah. Tak semestinya you kena belajar biologi untuk dia, tetapi yang penting you ada minat lah. Minat tu kena ada lah pertamanya, dan benda you kena explore, dan juga of course jangan mudah putus asa. Dalam mesti Allah test kita kan. Betul-betul kita nak buat benda ni. Yang kadang dia orang ni putus asa sekejap je. Konon contohnya tanam, buah tak menjadi, putus asa, cabut. Tapi sebenarnya Allah nak test kita tu sama ada betul kau nak buat tak buat ni kan. Yang penting bermula dengan skala yang kecil lah. Sebab saya bermula kat sini pun mula dengan 5 hektar. 5 hektar pun saya tak tanam semua. Jadi sekarang dah ada berapa jenis tanaman yang you tanam? Yang tanaman sekarang ni lebih kurang dalam 5 yang dah mengeluarkan hasil lah, ya. Durian Belanda, nangka, pisang, ni durian Belanda. Durian Belanda ni pun selain pada buah segar, saya juga buat puri lah. Puri ya. Saya kat sini pun ada dia punya tu. Ini berat 1 kilo. Dan air lah. Selain daripada air lah. Cuma air ni saya tak menggunakan bahan pengawet, maknanya dia saya kena oleh start dalam freezer. Dan made on request lah. Ini pisang berangan yang sudah mengeluarkan hasil. Berapa pokok ada pisang berangan? Serangan lebih kurang 1,000, tapi sekarang nanti 900 lebih lah. Ada juga lah yang mati kan. Dan buahnya terlalu besar sampai kan pokok pun tumbang lah. Besar sangat buah ni. You bagi baju apa ni? 4 ke 5 biji macam 100 kilo. Ni. Dan jambu batu. Ada biji ni? Tak ada biji? Tak ada biji. Ini ada biji, tapi ini lohan. Mana dia lebih crispy lah. Okey. Tadi pun Datuk dah makan. Saya nangka madu kita, jadi vinegar. Nanas tadi pun saya dah buat kena tengok. Nanas yang dua dah semua berputik. Kita jangka dalam bulan puasa ni akan keluar hasil lah. Ya. Kedondong kita ada juga. Kedondong kita ada permintaan di restoran untuk buat dia air kedondong asam boil lah. Ini buatin Buatin projek PPK lah. projek PPK lah. Ni brand dia ni ya. Tapi mana ada produk di sini, semua kami tolong promotekan sama. Sama-sama Tak lah. kira lah PPK ke, dengan ahli ke, kolaborasi ke apa, kita kan sama-sama promote. Yelah, bila pandemik berlaku ni, banyak orang buka mata bahawa makanan tu perlu. Betul. Jadi korang kat luar sana sebenarnya, kau jangan risau sangat tentang pertanian ni. Pertanian ni kalau buat betul-betul, tahu cara marketing dia, tahu cara promotion dia, memang ada masa depan yang teramat cerah. Kerana tidak ada manusia yang tidak perlukan makanan. Dia boleh buang benda lain, tapi makanan dia tak boleh buang. Kan? Masa depan. Jadi saya harap Cik Kamil terus gigih. InsyaAllah. Tak nampak macam 61, nampak macam 50 je. Anak berapa orang? Anak 5 orang. 5 orang. Ada yang imbau pertanian? Ada anak saya, semuanya boleh katakan ibu pertanian lah. Semua Walaupun tak sepenuh masa. Okey. Dan anak Cik Kamil juga ahli-ahli PPK belaka. Wah. Kita punya orang kata peladang muda, semua kat situ lah. Okeylah, aku nak jadi ahli PPK Selangor lah pula. Mana apa? Kuala Selangor. Kuala Selangor lah pula. Okey, kau tengok ni brother ni kan, brother Kamil ni 60 tahun. 61 tahun ni. Dan 2017 dia start. Kalau ikut umur dia, baik duduk kat rumah jaga anak, jaga cucu lah, jaga bini kan. Tapi kau tengok dia boleh masuk lagi kat dalam ni. Dan aku tengok badan dia ni tak macam 61. Ini di antara kesegaran yang dia dapat daripada menjaga alam ni lah. Salah satu dia punca dia kan. Sebab setiap pokok ni dia berzikir kepada Allah. Dan kita mungkin dapat nasihat sikit bau-bau dia kan. Jadi kalau kau orang yang muda, ada masa yang panjang, kalau kau tak buat, ada satu kerugian kerana ini adalah satu sumber pekerjaan ataupun kerjaya yang belum ramai lagi berebut nak buat. Kalau IT ni semua dah beratus-ratus ribu orang nak buat, tapi ni pertanian tak ramai orang buat. Kalau ada tanah kat belakang rumah kau tu, ada 1-2 ekar kat rumah bapak kau, tak payah kau datang KL lah. Kau pergi tanam dululah apa yang patut. Kalau sampaikan Allah bagi kau hidayah, kau minat tu, baru kau cari yang besar-besar. Belajar daripada kecil untuk jadi besar. Terima kasih Cik Kamil. Terima kasih Puan Baiti kerana sudi bersama dengan Street Smart, bersama dengan Rosyam Nur dan LPP. Semoga apa yang kita kongsi hari ni, you all kongsi hari ni, menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum.